Assalamualaikum, salam Selasa 28 Julai 2021. Sekarang jam 1.53 petang. Hari ini kita akan buat PineScript balik, tapi lebih kepada recap sajalah, ulang kaji, sebab ada juga beberapa pertanyaan tanya macam dulu kalau saya buat video kan, saya buat skrip tu tapi saya tak letak skrip kat bawah. Bukan saya tak nak letak, tapi waktu dibuat PineScript punya video tu, bila saya letak di dalam, sebab kebanyakan saya buat dekat TradingView, saya letak skrip bawah tu dia hilang. Ada banyak macam hilang lah dia punya certain code dia tu. Kalau saya letak dekat description dekat YouTube, tak boleh pula. Lepas tu nak kena, maksudnya saya kena letak pada third party link lah. Jadi kadang-kadang jadi malas lah. Okay, hari ni saya akan buat satu lagi simple tapi merangkumi label, line dan ada sikit array, dan juga saya rasa kalau ini pun sebagai rangka cukup lah ya. Jadi video kali ni saya akan pecahkan kepada 3. Part pertama strategi ataupun trading plan kita, part kedua label dan lines, dan part yang ketiga alert. Okay, kita akan bagi part pertama dulu. Kat sini, part 1 trading plan lah, ataupun strategi. Sebelum kita nak buat PineScript ataupun kita nak buat apa-apa, mesti ada trading, mesti ada plan dia dulu. Kita kena ada plan dulu apa yang kita nak buat. Contoh macam kalau kita kata nak buat MACD bersilang. Jadi kita kena cari MACD bersilang punya script tu macam mana. Lepas tu apa lagi yang kita kena kumpulkan yang tu dulu. Bukan kita sibuk nak buat label dulu, nak buat line dulu macam mana. Tak. Kalau kita nak buat apa-apa, dapatkan plan dulu. Daripada trading plan ni ataupun plan yang kita nak buat, barulah kita akan pergi kepada macam mana kita nak paparkan kepada orang. Sama ada nak buat label ke, nak buat line ke, ataupun nak buat sekarang kita dah ada apa ni dipanggil panel kan, yang sebelah kanan tu. Jadi untuk hari ni saya gunakan simple plan. Simple sangat plan dia. Okay, kalau dekat atas ni, kalau ditengok, kalau kan market Malaysia kita ada bawah RM1 tu, dia punya minimum bid kan lain-lain. Pergi follow je lah. Ini contoh saja. Okay, yang kedua, saya nak kata buy. Okay, buy masuk kat sini sekiranya semalam, candle semalam, close satu ni dalam kurungan begitu candle yang previous lah. Kalau untuk case ni, sebab saya guna daily, kita kata semalam. Kalau awak katalah guna apa time frame, maknanya previous candle. Kalau close lebih rendah daripada open, senang cerita, kalau candle yang sebelumnya hitam, ambil nilai open, dan kalau tak selain daripada tu, ambil nilai close. Itu pun nilai yang sebelumnya. Sell ni saya minta maaf, sekejap kita buang dulu. Sell ni tak ada. Kemudian saya nak buat entry. Kalau kata tak apa, saya cuma buat ni je syarat dia, entry buy. Yang buy ni sama ada nilai open atau close ni, tambah 2 kali minimum bid, minimum bids ni. Maksudnya apa saja untuk dapatkan nilai entry ni, saya cuma buat 2 kali buy sama ada open atau close malam, tambah 2 kali minimum bid. Stop saya ambil low semalam, dan juga target entry plus entry tolak stop. Maksudnya dia one to one je lah. Kalau kata banyak ni lah dia punya risiko, tinggi ni lah dia punya target. Dan juga untuk typical ni saya tak guna pengiraan apa-apa. Ni lebih kepada untuk menentukan dia punya kedudukan label tu nanti. So kita dah ada strategi, dah siap. Lepas tu kita nak barulah kita akan fikir macam mana kita nak tunjukkan kepada orang kita punya strategi tu. So ini saya bagi tahu awal, strategi ni cuma contoh saja, tak boleh pakai untuk trading. Kalau boleh pakai pun mungkin awak kena adjust lah. Awak boleh tambah apa-apa lagi. Ini semua rangka saja. Saya dah bagi tahu ni rangka, macam inilah cara dia. Nanti kalau nak buat penambahan ke apa-apa, boleh ubah dekat sini. Ini kita punya trading plan ataupun strategi. Okay, kita akan pergi ke bahagian kedua. Dalam bahagian kedua, saya nak buat satu garisan mewakili di mana duduknya stop, di mana duduknya entry, di mana duduknya target, dan setiap ini diberikan warna. Okay, ini ada 2 bahagian. Ini buat untuk line, dan ini saya menggunakan label. Okay, jadi untuk part yang kedua ni, kita akan pecahkan kepada 2 bahagian. Yang bahagian atas ni semua mewakili line. Okay, kemudian saya ada array sikit. Array ni saya guna untuk buat dia punya text note tu, dan juga di bawah ni semuanya label. So label yang ini. Okay, simple je.
Untuk buat line sama je macam dulu saya buat, cuma yang ni saya gunakan contoh yang lain sikit. Dalam TradingView punya contoh memang dah ada. So kat ni dia declare variable line, entry line. Saya namakan entry line NA line delete. Maksudnya setiap kali dia muncul, lepas tu delete yang previously lah, supaya dia tak bertindan muncul lah. Kat sini saya bagi sedikit penerangan. If bar state is last, kalau kata candle yang terakhir, and kalau close lebih rendah dari open, maksudnya kalau candle yang terakhir ni warna hitam lah senang cerita, hitam atau merah, close lebih rendah daripada open, baru akan muncul line ni. Akan muncul line ni. Yang pertama ni kalau tak salah entry. Sekejap kita buat entry Akan muncul line ni. So inilah cerita dia. Entry line, line bar index plus 1. Bar index plus 1 ni mewakili, sekarang kan kita dah boleh buat bar index tu boleh ditambah-tambah ke depan kan. So ini bar plus 1 kedudukannya satu candle ke depan. Kemudian so kita ada entry. Entry ni mewakili nilai entry tadi. Jadi kedudukan garisan tu dekat situ. Dan yang terakhir bar index 4 tu sebab kita bila buat garisan, kita kena ada nilai X yang pertama, X yang kedua, baru dia boleh buat garisan. So ini X pertama kat bar index plus 1, dan garisan yang kedua saya buat bar index plus 4 ni, sebab tu nampak bar index plus 4, dan nilai dekat mana kedudukan X itu masih sama dengan entry. Bawah ni semua color so sama juga macam ini, stop, target, kopi yang sama macam yang dekat atas tapi kena ubah lah, kena ubah dia punya nama-nama ni, kena ubah kedudukan ni pun kena ubah. Macam atas ni saya pakai entry, bawah ni saya pakai stop dan juga target. So siap yang garisan. Kemudian saya nak buat untuk dipanggil label. So label ni ada text. Jadi text tu saya jadikan dia dalam bentuk array dulu. Jadi array.push ni boleh tengok juga video sebelum ni, saya pernah cerita dalam pasal array ni. Kalau tak ada kat dalam YouTube, mungkin ada kat dalam TradingView bahagian idea. So untuk array, untuk index kosong entry, index 1 stop, dan index 2 target. Simple je lah. Kemudian saya gunakan untuk buat label sama juga, cuma kali ni sebab dia simple, saya gunakan contoh yang jenis simple lah. Variable label, entry label lah, nama dia NA label, sama macam penerangan lain tadi. So bila dah keluar ni dia akan delete yang sebelumnya. Dan kemudian saya ada entry label, bar index ni saya plus 5 sebab saya nak jarakkan antara sini dengan sini. Itu boleh ditukar kemudian. Kat sini nama cerita dia lah. Kemudian array get kosong sebab saya nak ambil teks yang sini. Ini index yang array index yang kosong. Jadi kat sini array get ni dia akan ambil nilai entry yang ni. Teks ni dimasukkan ke bawah ni. Lepas tu apakah nilai yang saya nak keluarkan, to string entry, dan belakang saya guna format.minimum tick. Sebelum ni kan kita kena buat yang jenis sharp hashtag, lepas tu koma-koma, lepas tu dah tak perlulah, boleh pakai format.minimum tick. Dan yang lain semua sama. So siap. Inilah kita punya cadangan dia. Dia akan jadi macam ni. Jadi maksudnya kat sini, kalau candle tu hitam saja, line-line tu akan keluar. Maksudnya entry kat sini, stop loss kat sini, target kat situ. So kalau keluar lagi hitam, barulah akan muncul kita punya yang ini. Kalau dia warna putih, tak muncul lah. Okay, part yang ketiga, kita akan pergi ke bahagian alert. So alert ni, if close lebih kecil daripada open. Okay, alert ada dua cara. Pertama guna alert condition, yang kedua gunakan alert yang macam ni yang saya tunjuk ni. Okay, alert condition kita kena buat satu-satu, dan message itu berdasarkan satu-satu lah. Trading plan kita ada 5 signal, kita kena buat 5. Kita kena buat 5 untuk mengasingkan dia punya maksud setiap signal tu, setiap alert tu. Tapi sejak ada yang alert ni, kita boleh gunakan kawalan dia dekat sini. If close lebih kecil dari open, so inilah message yang akan keluar. Ini semua sama je macam kat atas. Entry ini kalau saya tak tulis entry pun boleh. Mungkin saya boleh pakai array.get ni kan kalau nak. Tapi malah dah lalang tulis ni, buat macam ni lah. Lepas tu to string entry, yang ni pun boleh ditukar. Ni format.minimum tick. Tak perlu lagi yang hashtag ni. Okey, untuk alert yang jenis yang macam ni, kita ada message. Frekuensi dia ada dua saja. Frekuensi once per bar close ataupun once per bar. Okey once per bar, one per bar close. Yang ini pun dah diterangkan. Once per bar maksudnya kalau kejadian tu terus muncul je, dia akan terus alert kat kita. Mana alert ni terus trigger. Tapi kalau kita ambil yang bawah ni, once per bar close, candle tu kena close dulu baru dia hantar alert ni. So kalau nak guna alert ni pun, contoh saya kena check chart yang aktif sekejap ya. Kita ambil yang tengah jalan sekarang, aktif of course lah BTC. Setelah kita ambil 1 minute lah. Okey, sekarang ni dia warna putih kan. Kita ambil alert, ambil dekat label alert ni. Okay, function, the any alert function. So create. Ya, kita tunggu sekejap lah. So saya ulang balik. So katalah kita ada lagi option. Contoh lah kita nak buat satu lagi. Kata tadi sekarang close lebih kecil dari open, kalau close lebih besar dari open. Okay, dan kita buatlah bawah ni.
copy paste. Tapi kena tukar, jangan sama. Katalah ni message satu, ni kena tukar, ini pun message kena tukar, teks dalam ni pun semua boleh tukar. Jadi apa yang dia buat, bila kita buat alert, setiap kali sama ada kalau close lebih kecil dari open, dia akan hantar message yang atas ni. Kalau kata close lebih besar dari open, dia akan hantar message yang bawah ni. Itu maksudnya. Jadi kita boleh buat if ni banyak. Untuk timer cycle saya ada lebih daripada 5 lah alert tu, dan alhamdulillah semuanya dia baca lah. Okay, sekarang ni 1 minit, candle belum hitam, dah keluar, tapi alert tak masuk lagi kan, sebab saya pilih tunggu candle tu close. Kalau kita ambil yang option per bar tadi, frequency once per bar, setiap kali dia jadi hitam dia akan hantar kat kita. Kalau kita ambil yang tunggu close, after close, candle tu close lah baru dia hantar. Ok, so nampak alert kita ni dah keluar. Look for entry, Coinbase, Coinbase, BTC USD, entry berapa, stop loss berapa, target berapa. Ingat ni contoh saja. So alert pun dah berjaya. Ok, sekarang kita pergi kepada bonus part. Contohlah kata kita nak bagi option, kita nak buat input pada user, kita nak bagi dia pilihan sama ada dia nak kekal yang macam ni ataupun dia nak kekal gunakan label yang selalu kita nampak saja. Ok, untuk yang itu kita kena tambah satu bahagian. Saya biasa guna nama dia label aktif lah. Label aktif sama dengan input, default value dia false, title label. Kemudian saya akan buat satu label baru yang bawah ni. Ok ya, semua. So label only, saya namakan dia label only. Dekat bawah ni sama je macam kita buat label atas, tapi kat bawah ni saya tambah banyak lah. Kita ada dia punya info untuk label tu lah, keluar kat bawah ni. Tak apa, nanti boleh tengok. Dan saya bagi option kat sini, if wasted and close lebih kecil dari open and label active sama dengan true. Kalau dia klik yes, dia akan nampak. Okay, ini untuk dia saja. Jadi yang lain, yang mana ada if dan juga ni, saya kena tambah and label active sama dengan false. Maksudnya yang lain ni semua false. Jadi dia punya, kalau okay, contoh sekarang ni by default dia kan, tadi kita kata by default dia keluar yang ni. Jadi kalau kata saya ambil label on, dia tinggalkan label, yang lain semua akan hilang. Saya kalau hilangkan yang ni, akan dapat yang mula-mula macam kita buat tadi lah, ada garisan dan juga label sebelah kanan ni. Kalau label on, yang ini. So label on kat bawah ni, yang inilah. Tadi saya ada tunjuk typical price. So apa maksud typical price tadi? Sebab saya nak dapatkan nilai dekat mana nak letak label ni punya lokasi Y dia tu, kat atas ke, kat bawah ke kan. Jadi yang bila saya ambil typical tu, dia akan duduk di tengah-tengah. Kalau candle panjang ni dia ambil tengah-tengah, itu dia panggil typical. Ok lah, saya rasa itu saja. Saya harap menjawab pada semua persoalan yang pertanyaan yang cuba bertanya, kadang cuba salin tak dapat apa semua. Nanti tengok video ni dan tengok pada link tu, nanti boleh copy dan paste dan boleh ubah sendiri. Jangan tanya saya strategi ni boleh pakai ke tak boleh. Saya kata, tapi strategi ni simple. Maksud saya, bila setiap kali harga sedang menurun, katalah candle merah ni hitam, saya nak bagi tahu bila masa saya boleh entry. So kalau kata ada harga yang naik atas ni, terus entry, target kat sini, stop loss kat sini. Lebih kurang macam tu lah. Contoh macam ni kan. Lagipun ni cuma contoh je. Katalah ni entry kat sini, so target kat sini, stop loss kat bawah ni. So pasanglah order. Tak kena tak? Tak kena. Bila kena, sini kena, terus balik target. Lebih kurang macam itulah. Contoh saja. Ok lah, itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.